Jerawat halus atau jerawat pasir yang tumbuh di dahi adalah sesuatu jerawat yang kita boleh anggap sebagai jerawat yang paling tidak menarik. Ada ke jerawat yang menarik? Maksud saya, apabila anda ada tiny bumps pada dahi, ia akan jelas kelihatan. Obvious, very obvious. Nak sorok tak boleh. Pakai mask masih boleh nampak kat dahi tu. Jadi untuk ramai orang, ini boleh menjadi punca menurunnya tahap keyakinan diri, lower dia self-confidence, self-esteem. Jadi kali ini saya mahu kongsikan beberapa tip untuk menghapuskan tiny bumps pada dahi. Ini bukan tip express ya. You have to commit in order to get good result. Jom, let's glow together. Hi glowy girls, hi glowy guys. Kalau kita sebut tiny bumps, kena faham ya, ini belum tentu lagi merujuk kepada jerawat. Sebabnya perkataan tiny bumps ni kata nama umum yang bermaksud biji-biji atau benjolan-benjolan halus yang kecil ya. Selain jerawat, boleh jadi ia adalah milia, rosacea, contact dermatitis ataupun folliculitis. Penting untuk kenal pasti apakah tiny bumps yang ada di dahi itu, kerana setiap jenis tiny bump yang saya sebutkan tadi adalah berbeza dan memerlukan bahan dan rawatan yang berbeza. Tapi untuk video ini saya mahu fokus kepada jenis tiny bumps yang menjadi mimpi ngeri ramai orang, biasa terjadi pada ramai orang, iaitu jerawat ataupun komedon. Soalan asasnya, kenapa tiny bumps begini tumbuh di dahi? Tiny bumps begini, nama spesifiknya komedon, terbentuk apabila lebihan minyak dan sel kulit mati menyumbat liang pori-pori. Sumbatan ini menjadi padat, banyak dan membonjol keluar, membentuk benjolan kecil yang kita panggil tiny bumps. Tiny bumps selalunya dilitupi oleh lapisan sel kulit yang menyebabkan permukaan benjolan tersebut berwarna seakan warna kulit. So dalam bahasa biasa, kita panggil tiny bumps begini whiteheads. Pernah dengar kan? Dalam bahasa sains yang lebih spesifik, ia dipanggil closed comedons. Satu perkara yang perlu anda perhatikan tentang closed comedons ialah lokasi di mana ia sering terjadi. Sebab itu mungkin ada kaitan dengan punca atau penyebab tau. Kalau closed comedon tu muncul di kawasan muka selain dahi, selalunya ia ada kaitan dengan penggunaan produk penjagaan kulit yang bersifat oklusif. Contohnya seperti pelembab yang berat, melekit, tidak rata atau tidak menyerap dengan baik pada kulit. Jika closed comedon itu muncul di kawasan dahi atau sekitar hairline anda, garis rambut anda di sini, kemungkinan besar produk rambut yang ada bahan yang mengiritasikan kulit ataupun produk berasaskan minyak yang kita pakai dekat rambut tu, itu mungkinlah penyebab dia. Boleh jadi juga adalah keadaan berminyak pada rambut atau kulit kepala anda sendiri. So, bila kita berpeluh, dia akan meleleh pergi ke kawasan tersebut dan menyebabkan berlakunya tiny bumps. Persoalannya ya, apakah cara atau langkah skincare untuk kurangkan tiny bumps ataupun closed comedons ini? Pertama, saya nak cadangkan double cleansing ya. Double cleansing ni boleh mengurangkan tiny bumps dengan cara membuang kekotoran, minyak dan solekan secara menyeluruh daripada kulit. Langkah pertama double cleansing melibatkan penggunaan pembersih berasaskan minyak, oil cleanser. Boleh jadi dalam bentuk balm pun ada juga ya, yang fungsinya melarutkan solekan ataupun minyak berlebihan. So that's the first step. Second step, melibatkan penggunaan pembersih berasaskan air, foam cleanser. Dan foam cleanser ini membuang saki-baki kekotoran dan memastikan kulit dibersihkan dengan betul. Proses mencuci muka yang melibatkan dua langkah ni, two step cleansing process. Double cleansing kan, boleh bantu kurangkan kumpulan minyak, kekotoran pada kulit pun boleh dibersihkan dengan baik dan seterusnya boleh hilang ataupun kuranglah tiny bumps itu. Cara kedua, exfoliate ya. Chemical exfoliation, dia boleh bertindak dengan cara memecahkan ikatan antara sel kulit mati, minyak dan semua kotoran lain yang boleh menyumbat liang pori-pori. Selepas melakukan chemical exfoliation, kekotoran, sel kulit mati dan minyak lebih mudah untuk dibilas dan lebih mudah untuk dibersihkan. Jadi pori-pori akan lebih bersih dan tiny bumps dapat dipulihkan dan ataupun dicegah daripada berlaku. Itu lebih baik ya. Untuk melakukan chemical exfoliation, bahan yang perlu digunakan ialah salicylic acid yang berada dalam kategori BHA, beta hydroxy acid ya. Salicylic acid ni
Bezanya dengan asid yang lain adalah dia bersifat larut minyak. Jadi bahan ini lebih mudah untuk memasuki liang pori-pori yang dipenuhi dengan minyak. Ya. Bahan exfoliation yang lain juga boleh digunakan sebenarnya. Contohnya glycolic acid, lactic acid. Ya. Sebaiknya pilih bahan-bahan begini dalam bentuk toner. Toner boleh digunakan hanya 2 ke 3 kali seminggu sahaja. Jangan berlebihan. Cara ketiga, guna produk dengan tekstur yang ringan. Ya. Do you notice that the texture of a skincare product is determined by the ingredients in it? Jika produk tersebut mengandungi bahan yang bersifat water base yang tinggi, tekstur produk akan menjadi cair, ringan, kurang berminyak. Kalau produk tertentu itu mengandungi bahan yang bersifat oil base yang tinggi, tekstur produk akan menjadi pekat, likat dan lebih berminyak. Ya. Produk yang disapu pada kulit terutama pelembap, wujud dalam tekstur gel, ada gel, lotion pun ada, krim pun ada juga. Gel lebih ringan, begitu juga dengan lotion. Ya, untuk kulit yang mahu elak tiny balm, tekstur produk dalam tekstur lotion dengan gel ni lebih bagus untuk digunakan. Terutama kalau kulit adalah jenis berminyak dan juga jenis kombinasi. Ya. Tekstur krim ni dia bukan tak bagus tau. Tekstur begini biasanya dicadangkan untuk kulit yang kurang minyak lah. Sebab tekstur krim ni memang mengandungi bahan oil base yang lebih tinggi, jadi dicadangkan kepada kulit yang jenis kering ataupun kita panggil kurang minyaknya. Cara keempat sudah tentunya pakai sunscreen. Ya. Soalan mungkin ya, mengapa sunscreen penting untuk jerawat? Bukan penting untuk tumbuhkan jerawat, tapi penting untuk kurangkan jerawat, ya, termasuk tiny bumps. Ya. Sunscreen adalah penting untuk individu yang mudah berjerawat, ya, kerana sinar UV boleh mengeringkan permukaan kulit, boleh merosakkan permukaan kulit, boleh menyebabkan serpihan sel kulit mati bertambah banyak dan boleh menyebabkan penghasilan minyak meningkat. Inilah yang seterusnya menyebabkan pori-pori tersumbat dan tiny bumps mudah muncul. Jika sunscreen yang anda pakai menyebabkan kulit berjerawat, ada 2 sebab yang utama. This one please pay attention sebab ramai yang blame the sunscreen. Pertama, sunscreen itu mempunyai tekstur yang terlalu berat untuk kulit. We talk about the texture just now, right? So, kedua, sunscreen itu mempunyai bahan yang tidak sesuai dengan kulit anda. Jika ini berlaku, tukar sunscreen yang baik dan sesuai dengan jenis kulit selalunya dan biasanya tidak akan menyebabkan masalah tersebut. Begitulah tadi 4 cara yang anda boleh lakukan untuk melawan tiny bumps di dahi. Thank you for watching Glowy, your skincare partner. Let's glow together. Suka video yang saya selalu kongsikan? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.